Tadi saya menyentuh tentang e-wallet kan, e-wallet RM100 yang tuan-tuan akan dapat tu kan. Now, kecoh baru-baru ini, geng-geng conspiracy theory ni, geng conspiracy theories berkenaan dengan IDN. Malah ada yang bertanya saya berkenaan dengan IDN ni, ID National, Digital ID National. Baik, saya dulu. Alright. Anwar, individu pertama Malaysia memiliki Digital ID. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mendaftarkan diri dengan Identiti Digital Nasional atau Digital ID, menjadikan beliau individu pertama di negara ini yang memiliki kemudahan Digital ID. Dan Digital ID adalah satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Tanpa menggantikan sistem MyCard, Digital ID adalah platform yang dipercayai dan selamat serta memudahkan pengesahan identiti dalam talian bagi mengelakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian. Dengan Anwar yang juga Menteri Keuangan sudah mendaftar dengan ID, ia bakal memberi keyakinan kepada rakyat mengenai keselamatan dan ketelusan sistem berkenaan. Pada 21 November lepas, Anwar mengumumkan peruntukan 80 juta kepada agensi penyelidikan MIMOS untuk menyegerakan pelaksanaan Digital ID dan mempaksakan transformasi digital serta membangun inisiatif digital khususnya memberikan urusan dengan kerajaan. InsyaAllah saya ada masa saya nak interview lah geng dalam MIMOS ni berkenaan dengan benda ni kan. Baik. Ada yang kata macam ni, alright, berkenaan dengan ID digital ni, dia kata, Suardi, ini adalah satu projek Dajjal, dia kata, yang cuba nak menguasai kita. Saya kata tak ada Dajjalnya, tuan-tuan. Yang Dajjal tu duk memfitnah orang, itu Dajjal. Kan, mengaku pakai agama, lepas tu nak fitnah orang, lepas tu nak pergi tarik orang dalam kesesatan. Yang itu Dajjal. Yang ini adalah macam mana? Okey. Kita menceritakan tentang, yang soalan seterusnya, dia kata, kenapa dibuat secara tergesa-gesa? Ini paling famous. Yang ramai orang dok kata, kenapa tergesa-gesa, tanpa gesa-gesa? Tuan-tuan, pergi Google sikit. Benda ini dah diumumkan oleh Gobind Singh pada tahun 2018. Waktu itu dia adalah Menteri Komunikasi dan Digital, tempat Fahmi Fazil sekarang. 2018 dia dah umum. Ni 2023 baik. Dah 5 tahun berlalu. Apa yang tergesa-gesanya? Benda ini dah berlalu dan dah pun bukan setakat diumumkan oleh Gobind Singh, 2019 diumumkan lagi, 2021 diumumkan oleh Menteri KDN pada waktu itu, Hamzah Zainuddin. So, semua ini sebenarnya dah melalui proses sehinggalah berlaku pada hari ini. Seperti mana yang kita lihat ini, inilah dia hasilnya. Bukan baru nak decide. Semalam, kita rasanya nak buat IDN kot. So, hari ni kita buat. Tak ada. Benda dah 5 tahun. Dah melalui proses, dah melalui sistem, dah ada. So, soalan seterusnya. Nanti kita tak nak jadi macam MySejahtera dulu. Tuan-tuan, apa isu MySejahtera? Dia kata tak secure. Isu MySejahtera bukan masalah security. Isu MySejahtera adalah company yang buat MySejahtera itu didapati berpusat di Singapura. Jadi kita risau data kita pada waktu itu berpusat di Singapura. Jadi kita punya data di Singapura. Itu kita risaukan. Kita tak tahu detail dia. Now, siapa yang buat IDN ni? Tuan-tuan baca tak yang saya baca tadi tu? Tuan-tuan ingat tak yang saya baca? Siapa yang buat? Satu company nama dia MIMOS. MIMOS ni apa? Tak pernah dengar pun. Tu kan. Korang tak pernah dengar MIMOS tu apa. Lepas tu nak tuduh sebarang-barang. MIMOS ni adalah GOC. GOC GOC. Bukan GOC GOC. Governmental Owned Corporation atau company. Government owned company. Government owned company. Sebuah syarikat yang dimiliki oleh kerajaan sepenuhnya, khas untuk nak membuat kajian yang melibatkan perkara-perkara digital. Dekat mana base dia? Kalau tak silap saya, area Bukit Jalil tu. Mungkin correct me if I'm wrong, orang MIMOS lah kan. Tetapi MIMOS ni dulu pernah jadi klien saya juga. Sebab itu saya kenal orang-orang MIMOS. Dan antara top researcher dalam IT di MIMOS pun adalah salah seorangnya doktor ni, PhD doktor lah. Dia adalah rakan main futsal dengan saya masa kat UK sama universiti. Doktor apa? Anda tahu siapa anda. Nanti kita getih saya panggil dia, apa aku panggil nama kau Aku baru tahu nama kau sebenar. Kita biasalah nama zaman-zaman asrama ni kita ada nama-nama glamour kita kan. Saya tak pernah tahu nama sebenar dia. Lepas tu bila saya tengok gambar dia terpampang, loh, kod ni nama betul kau ke? Apa nama dia? Saya lupa nama dia. Kan? Tak, nama panggilan dia saya kenal lah, saya tak naklah sebut kat sini kan. Tapi nama sebenar dia macam something doktor apa dah. Tapi dia antara yang leading, bukan dalam projek ni lah, dalam di kat MIMOS tu sendiri. So, adakah My Digital ni berbahaya? Saya nak cerita. Apa tujuan pendigitalan ini, tuan-tuan? Salah satu komplain terbesar kita di dalam
kerja kerajaan ni lah, terutama agensi-agensi kerajaan, ialah di mana satu agensi dengan satu agensi ni tak bercakap di antara satu sama lain. Saya bagi contoh, kalau seorang meninggal, JPN kena nak daftarkan meninggal itu, akhirnya tak pergi kepada SPR, walaupun dia dah meninggal, SPR tengok rupanya dah meninggal tapi masih ada dalam senarai pengundi. So itu masalah, itu satu contoh. So macam mana kita nak tahu orang tu miskin, macam mana? So kita ada beratus agensi federal, beratus agensi kerajaan negeri. Tanah, kita ada air, kita ada elektrik, telefon, kita ada IC, surat beranak, kita ada pasport, kita ada macam-macam. Pasport, immigration, IC, JPN, surat beranak, JPN, kahwin, majlis agama. So kita ada macam-macam. Berbagai agensi masing-masing menyimpan data masing-masing secara digital. So dia tidak ada satu data bersepadu. So akhirnya setiap kali kita nak pergi satu agensi, kita kena isi borang. Pergi satu agensi, isi borang. Pergi bank, isi borang. Isi borang, isi borang, isi borang. Kemudian berlaku juga scammer, tuan-tuan. Apa scammer yang berlaku baru-baru ini? Antaranya mereka guna IC kita, boleh beli nombor telefon. Dengan semudah itu mereka boleh beli nombor telefon hanya kopi IC. Dan ada juga kes di mana mereka boleh buat loan dengan IC kita, kopi IC. Sebab tu berhati-hati kalau nak bertulis IC. So akhirnya dengan IDN ini kita kena increasekan security. IC kena ada, memang IC itu ada. Tetapi bila kita masuk secara online, bagaimana kita nak securekan selain daripada password? Kalau kita faham blockchain, konsep blockchain, bagaimana dia buat hash, bagaimana dia akan buat satu key untuk kita, dan dia macam umpama kalau kita bayangkan rumah, dia ada dua kunci. Satu kunci daripada pemegang orang itu dan satu kunci pada kita. Sesiapa lain tak boleh buka sistem kita melainkan dia ada kunci kita. Kalau dekat US dipanggil national ID, national security number. Lebih kurang macam tu. So kalau kita tahu national security number ni, itu adalah ID yang memang kalau, yalah, bahayalah kalau orang lain tahu kan, dia boleh gunakan. Now, moving forward, kalau kita nak move forward dengan pendigitalan dan sebagainya, inilah kaedah untuk kita nak selesaikan masalah ini. So dia bukan dia kata, contoh kita nak bagi bantuan. Macam mana kita nak bagi bantuan? Baru-baru ni Timbalan Menteri KPDN kata, kalau kita tak ada Smart ID, kita tak boleh dapat minyak subsidi. Smart ID kena ada minyak subsidi. Susahlah Smart ID is. Tuan-tuan ada telefon tak? Saya rasa tak ada lagi manusia di Malaysia ini yang tak ada telefon dah. Paling kurang telefon yang murah lah. Dia sama ada murah atau mahal je. Tetapi telefon tu ada. Smartphone. So sekarang ni dengan smartphone, kita boleh dah gunakan untuk digital ID tersebut. Dan saya percaya, mungkinlah ada golongan tua yang tak pandai dan sebagainya, anak cucu mereka boleh ajar, tetapi generasi mereka akan pergi diganti oleh generasi kita. Generasi saya tua sikit daripada saya, dan kita ni adalah generasi yang memang korang kata aware tentang teknologi. Sampai bila? Ni dah 2023, kita masih lagi nak isi borang ke? Kita dah bercakap tentang teknologi, negara lain dah tentang facial recognition, thumbprint, biometrik, kita lagi masih nak isi borang. Apakah hai? So, how secure is this? Yang tu, kementerian dah kata very secure lah. Dia adalah sistem situ, kalau nak terang secara detail pun, kita bukan faham. Tapi dia kata, ni bahaya bahaya. Tuan-tuan ada handphone tak? Semua data tuan-tuan sekarang ni dah online dah. Semua data kita dah online dah. Tak ada yang istilah bahaya tak bahaya. Semua data kita dah pun pergi ke online. Allah, overheating. Kan? Semua data kita dah pergi ke online dah. Dah pergi online. Secara online. Betul. Sekejap Okay, sorry. Semua data kita ni sebenarnya semua dah online. Cuma sekarang ni, it's a matter of macam mana kita nak synchronise-kan. Itu data satu pertama. Synchronise-kan semua data tersebut. Selepas itu, bagaimana kita nak, what do you call that? Nak jadikan dia sebagai satu data yang lebih secure melalui teknologi terkini. Saya detail teknologi tak payah saya cerita lah. Tetapi teknologi terkini. Yang tu kita kena faham dan kita kena tahu baik. So, habis kat situ.